Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita pada malam ini dengan izinnya dapat kita meneruskan pengajian kita, dan di mana yang kita semuanya maklum bahawa kita baru sahaja menyambut Isra' dan Mi'raj, dan saudara tuan-tuan semua tahu bahawa Isra' dan Mi'raj ini memang disambut dalam bulan Rajab, dan kita sekarang ni sudah sampai bulan Sya'ban, di awal bulan Sya'ban. Tapi Rajab pun umumnya kita menyambut 27 Rajab, menurut satu pendapat yang disebut Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Jadi Syekh Abdul Ghani Al-Malizi pun setujulah dengan pandangan itu. Maknanya 27 Rajab dianggap tarikh Isra' dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW. Dan kita semuanya faham bahawa Isra' dan Mi'raj itu adalah suatu peristiwa yang sangat agung, yang membayangkan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang berbangsa Arab, yang dilantik, diangkat oleh Allah, dan tak ada bangsa lain yang diangkat kecuali bangsa Arab. Dari sudut itu kita dapat meyakini keutamaan Arab berbanding bukan Arab. Sebab itu ada hadis yang menyebutkan kalau hina Arab, hinalah Islam. Kalau jatuh Arab, maknanya Islam juga turut jatuh. Jadi bermakna ada suatu kaitan yang sangat rapat antara Arab dan Islam. Sebab itu kita dapati ayat-ayat yang menyebutkan Qur'anan Arabiyan, Quran dalam bahasa Arab, dan tak ada ayat Qur'anan Melayuiyan, Quran Melayu tidak ada. Quran Jawiyan pun tak ada juga. Qur'anan Arabiyan litunzira ummal qura, supaya anda dapat memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah, ibu kota iaitu Ummul Qura, Makkahul Mukarramah, dan memberi peringatan kepada mereka yang ada menghuni di persekitarannya. Jadi tuan-tuan sekalian, kita dapati bahawa peristiwa Isra' itu adalah suatu usaha meningkatkan semula keyakinan Rasulullah SAW, dan juga rasa harga diri baginda, rasa mulia baginda, dan rasa hebatnya baginda ini dalam konteks penciptaan alam, di mana alam ini akan menjadi alam yang sejahtera kalau sekiranya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu dapat diterima, diguna pakai dalam masyarakat. Jadi soalnya sekarang ini adalah soal penerimaan. Dan penerimaan ini disebut iman atau ubudiyah. Iman dan ubudiyah bermaksud kita harus ada pengakuan, penerimaan bahawa kita menyayangi Tuhan, memperakukan Tuhan itu maha berkuasa, maha adil, maha tahu. Jadi kalau Tuhan mewajibkan atau memberikan kita kewajipan-kewajipan tertentu seperti salat 5 waktu, kita tak boleh kata kenapa hanya kita saja semayang dan orang lain tak semayang. Ini tidak adil. Tuhan tidak adil. Jadi lebih adil sama-sama tak semayang. Jadi itu suatu pandangan yang salah. Atau kenapa kita saja kena sunat, orang lain tak sunat, ini tidak adil. Oleh itu adil, jangan sunat. Ini salah. Kenapa kita aja kena wajib hudud, orang lain tak wajib? Oleh kerana orang lain tak wajib, dia tidak adil. Oleh kerana tidak adil, maka tak boleh ikut perintah Tuhan.
Itu salah. Sebab Islam atau iman bermula dengan khudu' wal iz'an, kepatuhan, ya, ketaatan, dan juga penerimaan bahawa Tuhan itu maha penyayang, maha adil, maha benar, maha baik, maha betul, maha dalam segala serba-serbi. Oleh kerana itu kita mentaati arahan yang maha kuasa. Mentaati itu adalah selamat. Kalau kita bersunat, orang kafir tak sunat, kita tak kisah adil ke tak adil, kita kena bersunat. Betul tuan-tuan? Kalau ada pula doktor mana entah pandai balik daripada England, dia kata mana boleh orang Islam aja kena potong, orang bukan Islam tak potong, oleh itu tidak adil. Maka saya fikir Tuhan pun nakkan yang adil, maka sama-sama tak potong, sama-sama tak bersunat. Saya fikir kalau macam tu punya doktor, tuan-tuan baiklah hantar balik doktor tu pulang. Tak payahlah dia tua ke muda ke menolak Islam kerana ketidakadilan menurut pemikiran dia. Nilai yang paling utama dalam Islam mula-mula adalah nilai ubudiyah, nilai taat, kepatuhan, bukan nilai adalah. Keadilan memang ada dalam Islam, tetapi bukan nilai yang paling utama. Yang paling utama sekali al-iman. Al-iman bermakna percaya. Percaya bahawa Tuhan memang maha adil, maha benar, maha betul. Tak mungkin Tuhan zalim. Betul tak? Jadi andaian orang mengatakan bahawa kalau kita laksana hudud maka orang kafir tak kena, maka ini bermakna tidak adil. Oleh kerana itu yang adilnya jangan laksana hudud. Ini orang pemikiran dia tu songsang. Betul tuan-tuan? Dia tak faham agama. Patutnya kalau dia tak faham agama, dia kena belajar orang yang faham agama. Dia hanya faham potong memotong, bebat membebat, obat mengobat, itu je dia tahu. Dia doktor. Betul tuan-tuan? Tapi kalau dah doktor nak mengambil alih peranan orang yang pandai agama, tahu agama, itu jadi dia. Jadi kalau semua orang saya saja kena sunat, orang kafir tak patut tak kena sunat, ini tidak adil. Oleh kerana itu saya fikir lebih adil sama-sama tak bersunat. Setuju? Setuju? Kalau setuju memang parah. Jadi tuan-tuan, nasib baik mentaliti macam doktor yang berkenaan itu tidak menjadi amalan kita. Kerana kita ada ulama-ulama yang tahu Islam, yang tahu di mana letaknya akal. Ya, kita nak tolak hudud kerana akal, sedangkan akal kita ni pun tak betul. Ya, dalam konteks ini yang penting ditekankan adalah soal al-khudu' wal iz'an, kepatuhan. Kerana setelah iman tu yang penting Islam. Islam maknanya apa? Pasrah, menyerah. Kalau you nak persoal lagi, ini tak ada Tuhan, macam mana saya saja kena potong, orang lain tak potong? Wah, ini bermakna kita tidak patuh, tidak taat, tidak bersetuju dengan apa yang Tuhan suruh. Ini bukan Islam. Islam pasrah. Anda Muslim atau tidak? Anda menyerah kepada kebenaran Allah, keadilan Allah atau tidak? Syariat Allah atau tidak? Anda bersetuju, Anda menyerah. Kalau anda tak menyerah, anda bukan Islam. Islam menyerah. Kalau anda masih mempersoalkan, macam tadilah soal pasal apa saya saja kena sunat, orang lain tak payah sunat. Pasal apa saya saja kena potong, orang lain tak kena potong. Soal orang lain itu dia pasal lah, dia dengan dia punya nasib dia. Kita mesti patuh Tuhan kita yang maha adil, maha tahu. Apa saja dia suruh kita buat. Betul tuan-tuan? Pangkalnya di sini adalah ketidaktahuan tentang agama, tidak faham tentang aulawiyat, mana yang lebih utama dalam agama. Sebab itu orang menjadi kucar kacir, menjadi melawan Tuhan kerana kepalanya belum dibetulkan lagi. Ya,
logiknya itu masih belum betul, sebab itu dia jadi kucar-kacir. Jadi tuan-tuan dan sekalian, kita dah masuk bab akidah tadi ni, tapi sekarang ni kita pergi kepada Isra' dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Maha suci Maha suci Tuhan yang membawa berjalan hamba-Nya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati persekitarannya, untuk kami memperlihatkan kepada beliau, yakni kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Tidak ada orang yang sampai ke Sidratul Muntaha. Tidak ada orang Amerika, orang Inggeris, orang Perancis, orang Jepun yang sampai. Yang sampai jelas adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini hebatnya baginda Rasulullah. Jadi Arab ni ada martabatnya di dalam Islam. Tapi itu tidak bermakna Islam ini agama rasialis, agama yang menekankan Arab. Tidak. Islam menekankan agama yang universal. Maknanya seluruh manusia ni akan menjadi lebih baik daripada Arab berdasarkan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi saya nak katakan tadi bahawa pemberian Tuhan tentang seseorang itu dibawa ke Sidratul Muntaha, dibawa daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, dan dapat naik melihat kebesaran seluruh alam ini dalam masa yang sangat-sangat singkat, relatif singkat. Ini hanya dicapai setelah baginda melalui beberapa situasi dan keadaan yang sangat getir. Tuan-tuan tahu bahawa baginda Rasulullah SAW telah kehilangan orang yang tersayang, bapa saudara dia, isteri dia dan sebagainya, dan juga orang ramai baling dia dan ejek dia, pandang rendah apa yang dia ajak orang tadi. Macam mana orang sekarang ni pandang rendah kepada Islam, pandang Islam sebagai teroris, sebagai jahat, dan sebagainya. Ini menimbulkan rasa sedih kepada baginda, dan kesedihan itu menyebabkan dia dirundung kedukaan yang sungguh malang, banyak menyebabkan dia rasa macam kecewa. Tetapi Allah SWT menaikkan semula semangat baginda, dan bila diperlihatkan kepada alam, kepada malakut, kepada langit, kepada Jibril alaihissalam sampai ke langit itu, syurga dan neraka, dan peristiwa baginda mengimamkan para nabi, dan sebagainya, ini menyebabkan dia semakin yakin bahawa Islam akan menang. Islam ini memang benar dan Islam akan menang. Oleh sebab itu pada zaman ini kita minta sahabat-sahabat kita yang mendidik, yang mengajar orang ramai, banyakkan membaca hadis-hadis yang menyebut tentang kemenangan Islam. Jangan banyak sebut dunia nak kiamat lah. Sebab kalau sebut dunia nak kiamat dah, orang rasa nak mati lah. Walaupun mungkin ada kesan positif, tapi kita kena didik masyarakat rasa positif pada masa depan, dan Islam akan menang, Islam akan naik. InsyaAllah kita akan memenangkan Islam, dan memang Islam akan dijanjikan oleh Allah SWT akan menang di akhir zaman, dan masa kemenangan itu hampir tiba. Setelah menang, kemudian setelah tak ada orang yang nak kita berikan sedekah, menerima sedekah, setelah itu berlaku suatu proses dekadensi, proses inhitab. Decadence dalam bahasa Inggeris maknanya kemerosotan dan kemeruduman, merudum. Jadi akhirnya orang jahat berkuasa, orang buat jahat, rogol 30 orang satu orang. Bukan saja rogol, banyak lagi lah. Mungkin bukan yang rogol ni masih baik lagi, ada lagi yang lebih jahat lagi.
ya, sehingga tak ada dah orang yang beriman. Orang yang beriman dah tak ada. Orang yang beriman banyak dah mati dah. Yang ada orang-orang jahat yang kafir saja. Sebab itu disebut bahawa kiamat berlaku kepada orang yang jahat. Jadi saudara, ini setelah berlaku kemenangan Islam di akhir zaman. Kemenangan Islam akhir zaman ni belum sampai lagi. Dan kita sebenarnya dalam era ke arah kemenangan itu. Cuma kita tak nampak. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, ini yang kita kena faham, ya. Jadi ayat-ayat yang disebutkan di dalam Isra tadi adalah tentang pemergian baginda, ya. Kenapa dia bawa ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, menunjukkan kawasan itu kawasan yang sangat penting dari segi penciptaan alam, ya. Kawasan para nabi banyak dirantau itu. Di kawasan itu tidak ada tanah-tanah yang tidak mengandungi jasad, ya, para nabi. Nabi ini banyak, ya, bukan 20 aja, lebih. Jadi kawasan itulah, dan disitulah dibawa ke Sidratul Muntaha. Bermakna rantau itu rantau yang sangat suci. Kita semua wajib berjihad memenangkan Islam di rantau itu, membebaskan Masjidil Aqsa. Sebab itu kita mengadakan seminar atau persidangan antara bangsa membebaskan Masjidil Aqsa, ya, baru ni di Shah Alam. Alhamdulillah ramai datang, dan kita gunakan 3 bahasa. Dan tuan-tuan, buku atau kertas setebal ini dapat dikumpulkan berbagai-bagai tajuk, dan bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Melayu, 3 sekali. Dan tuan-tuan boleh melihat, ya, seminar itu di dalam dalam internet, ya, dalam Facebook dia yang khas. Dan Facebooknya itu bertajuk, ya, persidangan pembebasan Baitul Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis, ya. Itu ini dia punya Facebook dia. Boleh nampak, ya, tuan-tuan? Nampak, ya? Nampak tak? Jadi tuan-tuan boleh tengok di sini. Di sini ada macam-macam information dalam bahasa Arab, dalam bahasa ini di antara pembentang kertas kerjanya. Yang bawah sekali tuan-tuan tengok yang berdasi ni, bertai ni, ini adalah Setiausaha Agung Persatuan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Setiausaha Agung dia hari ni, yang sekarang ni. Yang ni yang pakai serban ni, ini Ustaz Gani lah, ya. Kemudian ini yang ramai, ya, hadir berbagai-bagai, termasuk Syiah, ya, wakil Syiah namanya Dr. Hasan Tabraiyan. Tabraiyan ni saya tengok dalam Persatuan Ulama Sedunia, nama dia ada menjadi ahli Persatuan Ulama Sedunia. Dia orang Syiah tapi jadi ahli Persatuan Ulama Sedunia. Jadi menunjukkan ulama tak buang dia. Kalau ulama fikir dia kafir, tu dah buang lama lah. Tapi nama dia ada situ, dan dia bentang paper. Jadi tuan-tuan, kat sini tuan-tuan boleh tengok, ya, segala pembentangan, ya, semuanya boleh diklik saja, tekan saja, nanti keluarlah namanya apa, penceramah itu. Tuan-tuan boleh dengar dalam bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Tuan-tuan tengok, ya, cuma dia banyak dah turun ke bawah. Ini Setiausaha Agung Persatuan Ulama Sedunia, ya, sengaja kita masukkan di sini supaya tuan-tuan boleh tengok ini pembunuhan orang Islam di Afrika Tengah, ya, macam mana mereka dengan mudah-mudah tikam bunuh, ya. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itu kita adakan persidangan tersebut, ya. Kemudian kita pergi semula tempat tadi, ya, dan tuan-tuan tahu bahawa Al-Mi'raj, Isra maknanya perjalanan malam, Mi'raj pula bermakna dinaikkan Nabi Muhammad Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke 7 petang langit, ke Sidratul Muntaha, ya, bertemu Allah, kemudian dibawa melihat kepada syurga, neraka, ya, dan sebagainya.
bagaimana Tuhan melihat, diperlihatkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW tentang gambaran orang yang melakukan banyak kejahatan. Ya, kalau kita lihat apa yang disebutkan dalam kitab yang almarhum Syekh Ahmad Azam Hanafiyah ni disebut, baginda melihat, ya, baginda jumpa jin lampu bersuluh. Itu jelaslah, maknanya syaitan yang canggih menjadi cabaran kehidupan kita. Kemudian Nabi melihat bagaimana orang buat baik, ya, hari ini bertanam, hari ini dia mencucuk, dia membayangkan bagaimana perbuatan yang baik itu hari ini kita buat, kesan dia, pulangan dia sangat banyak. Ya, maknanya kalau kita letakkan Quran dalam masjid kita, Quran tu kecil je, tetapi dia punya kesan dia bila orang baca Quran tu, kita dapat pahala banyak sekali, tuan-tuan. Kemudian bila Quran tu terus dibaca walaupun kita dah mati dah, tapi orang banyak baca Quran tu, pahala baca Quran tu sangat banyak, dan itu kita dapat. Cuma kita tak nampak dalam bentuk wang. Jadi tuan-tuan, kebaikan ni sangat berfaedah. Kita letakkan satu waslah, satu link pautan dalam Facebook mengenai Quran, orang tengok, jutaan orang klik tengok, jutaan, kita dapat pahala hanya dengan klik, satu klik saja dapat pahala. Kalau satu klik RM1, 1 juta sudah berapa? Ya tuan-tuan. Jadi di sini boleh senang dapat pahala melalui cara baru. Oleh kerana itu, ahli-ahli PAS mesti berkomunikasi secara baru. Ya tuan-tuan, kita kena ada smartphone. Boleh ya? Saya nak, kalau boleh, semua orang mesti ada email. Walaupun dah tua pun kena ada email juga. Pasal kita mau orang PAS ni canggih. Soal tua tak kisah, ya, tapi kita nak canggih. Mesti ada email, mesti ada, kalau boleh ada Facebook lagi bagus. Kalau tak boleh buat, minta cucu tolong buat. Supaya kita berkomunikasi melalui Facebook. Melalui Facebook ni kita boleh komunikasi sampai ke Spain. Saya hari-hari dapat maklumat, dapat tulisan daripada Sepanyol, sahabat lama. Dia kata, Ustaz, di Malaysia ni ada tak orang bagi beasiswa? Saya nak hantar anak saya belajar sekolah Inggeris, belajar Inggeris kat sini. Padahal dia di Sepanyol sana, berapa jauh, 30 tahun dulu kita jumpa. Jadi dia masih ingat lagi. Jadi tuan-tuan, di sini perlunya ahli-ahli PAS menjadi orang yang canggih, yang pandang ke hadapan, mempunyai kepintaran untuk berinteraksi dengan semua device yang baru. Kita mesti gunakan. Kalau tidak, kita kufur nikmat, tuan-tuan. Kita kufur nikmat. Sebab Tuhan dah buat benda ni, kita tak pakai, sedangkan Tuhan dah wujudkan. Dan bulan Rajab merupakan bulan untuk kita menghayati Isra dan Mi'raj, ujian Allah kepada umat manusia, mempercayai suatu perkara gaib, beriman kepadanya, mengamalkan pengajarannya. Apa pengajarannya? Pengajarannya tadi menyebutkan bahawa alam ini penuh dengan pancaroba dan cabaran. Di antara cabaran itu ada yang positif, ada yang negatif. Ya, yang negatif ialah yang positif antaranya orang yang bertanam tadi mengetam segera, orang yang baunya harum, dah walaupun dah mati sekian lama, harum. Maknanya orang yang baik, yang konsisten, yang berpegang teguh dengan dasar yang benar. Dia tidak memperjual belikan dasar itu, tidak menjadi katak lompat, sekejap lompat sana, lompat sini, ya. Ada tak orang katak lompat ni? Ada tak? dia katak lompat. Ya, katak lompat ni memang busuk, tak akan mungkin bau harum, ya. Maknanya yang bau harum ni mereka yang konsisten dengan dasar, istiqamah dengan Islam, sampai mati dia tetap dengan Islam. Itu orang yang disebut, ya, mulia, yang bau harum oleh baginda Rasulullah SAW, kerana dia sedia mati memperjuangkan kebenaran, iaitu masyidah, di mana yang kita semua dah faham. Kemudian gambaran-gambaran buruk, ya, gambaran orang yang tak mengeluarkan zakat, gambar orang yang yang makan riba, ya, gambar orang yang berzina, kesan dia. Maknanya masyarakat
yang penuh dengan pemakan riba, yang berzina, yang menjadi batu api, yang menjadi orang yang bercakap berdegar-degar, ya, dan sebagainya, masyarakat itu tak mungkin menjadi masyarakat yang mi'raj, ya, masyarakat yang naik, ya, yang meningkat dari segi kemanusiaannya, dari segi insaniahnya. Jadi kita kena faham bahawa baginda Rasulullah SAW, ya, juga melihat orang yang mengumpulkan berkas kayu. Dia nak bawa kayu, tak cukup, tak boleh, ditambah lagi, pikul lagi, tak boleh, tambah lagi. Maknanya pak sanggup menjadi pak sanggup yang tak sanggup, ya, sudahlah, awak dah tak betul dah nak memerintah. Panda dipandang lebih daripada rakyat, ya. Panda dapat berapa juta? 25 juta. Rakyat miskin susah. Jadi macam mana ni? Panda dah jadi pandir. Ya, orang dah tengok dah. Ini semua hilang, hilang, kapal terbang hilang, duit pun hilang, amanah hilang, jati diri hilang. Ini masalah ini, ya, patutnya menjadi iktibar, dan sepatutnya dia tidak lagi dah mau memikul beban sebagai pemimpin, tapi dia terus juga nak memimpin juga. Ini sifat tidak mungkin membawa umat ke arah kejayaan. Tuan-tuan lihat apa yang dilakukan oleh Jeneral Sisi, ya. Jeneral Sisi bunuh orang, tapi bercakap dia nak wujudkan demokrasi, nak wujudkan keadilan. Macam mana wujud keadilan? Rakyat tak setuju. Bila buat pilihan raya, hanya 11% rakyat, paling banyak 11% aja yang mengundi. Jadi takkan boleh jadi presiden dengan 11%. Ya, mengkhianati presiden yang sudah dilantik oleh rakyat. Dia dapat 52% daripada jutaan pengundi. Tak rasa malu kah? Ya, tapi kerana dia nak menjadi diktator, dia terus memimpin Mesir, dan Mesir hari-hari demonstrasi. Tak ada bangsa yang demonstrasi hari-hari kecuali orang Mesir. Tuan-tuan, kenapa begitu? Kerana Mesir ni dirantau di pinggir Baitul Maqdis. Kalau kita ukur, ya, Baitul Maqdis ni, kita buat jarak bulatan, Mesir itu antara yang dekat dengan Baitul Maqdis. Hanya berapa ratus kilometer saja. Jadi disebutkan dalam hadis akan ada umat Rasulullah SAW yang akan berjuang sampai hari kiamat mempertahankan kebenaran. Walaupun dia tak ada senjata, dibunuh, ditembak, tapi dia tetap bangkit berjuang, ya, yang dilakukan oleh orang Palestin, oleh orang Mesir. Ini membayangkan kehebatan perjuangan Islam, kehebatan semangat juang umat Islam, ya, bukan saja di awal Islam, bahkan hujung Islam pun di akhir zaman akan wujud. Jadi sudah lihat bagaimana hebatnya perjuangan umat Islam di rantau itu. Jadi tuan-tuan sekalian, kita juga harus melihat kesan-kesan pengaruh Yahudi. Sebagai Yahudi ini pun memang ajaran dia memang merosakkan umat Islam. Dan Israel mengatakan bahawa dia menolong Sisi kerana 4 sebab. Ada sebutkan 4 sebab. Itu ada dalam Facebook. Kenapa Israel menyokong Sisi? Okay. Pertama, dia kata kerana Sisi sudah melihat Israel sebagai rakan kongsi dan tidak mau berperang lah. Berbanding dengan Ikhwan menganggap Israel musuh, dan Ikhwan tetap nak berperang. Sisi tidak melihat Israel sebagai musuh lah. Dia dah ingat sebagai rakan kongsi. Maknanya Sisi dah melupakan jihad, mengembalikan balik Baitul Maqdis. Sisi dah lupa. Sebab Israel dah bagi macam-macam bantuan, macam-macam modal untuk berniaga. Jadi wang telah mengelabukan mata pemimpin Arab ini. Amerika pun paksa Arab terima Israel sebagai rakan kongsi dan jangan perang dia. Kau nak pergi semayang kat Masjid Al-Aqsa, kau boleh pergi, Israel tak larang, tapi kau kena bayar kat Israel sekian-sekian. Itu je.
Jadi maknanya mereka mahu menghapuskan semangat perjuangan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ini menyalahi takdir Tuhan. Sebab Tuhan dah mentakdirkan bahawa dalam alam ini akan ada kumpulan yang memperjuangkan yang benar sampai akhir zaman. Dan kita nak suruh mereka itu jangan berjuang lah, sia-sia je, gila dia kata. Israel semua ada senjata, you tak ada senjata, you mati lah, kata dia. Jadi setengah orang macam itu, dia tidak melihat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, janji Tuhan yang telah termaktub bahawa akan ada la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq atau 'alal haqqi zahirin la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahu min lawa ila yaumil qiyamah. Akan ada sekumpulan daripada umat aku. Dan saudara lihat, ini yang sedang berlaku di mana-mana, khasnya di rantau itu. Jadi tuan-tuan sekalian, ya, peristiwa Isra' dan Mi'raj, ia mencabar kebijaksanaan manusia, bahawa dalam alam ini ada Tuhannya. Tuhan masih berkuasa buat apa saja. Manusia tak boleh buat apa saja. Tuhan boleh menjadikan laut kering. Tuhan boleh menjadikan api itu tidak membakar. Tuhan boleh menjadikan yang mati hidup semula. Tuhan boleh mewujudkan apa saja menurut kehendak dia. Jadi bukan manusia tidak dapat buat apa yang dia nak. Ini yang pertama, ya. Jadi tuan-tuan sekalian, memang dalam alam ini ada unsur yang di luar biasa, dan luar biasa itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah Azza wa Jal, ya. Dan Tuhan tidak tidak ada yang dapat membatasi kudrat Allah. Sebab itu kalau kita boleh ambil pengajaran pertama, al-ittila' ala qudratillahi ta'ala. Pertama, kita mesti menerima dan melihat, ya, kudrat Allah yang maha kuasa. Itu yang pertama sekali, ya. Ya, sebabnya Tuhan ni dia memiliki langit dan bumi, syurga dan neraka, malam dan siang, dulu dan akan datang, semua dalam genggaman Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa saja dalam hidup kita ni tuan-tuan, Tuhan tentukan, ya. Yang kedua, Isra' dan Mi'raj ini ialah untuk memperlihatkan kehebatan ciptaan ilahi, ya, di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Ya, Tuhan tunjukkan dengan mata kepala baginda Rasulullah SAW, ya, tentang alam, tentang syurga, tentang neraka, ya, tentang Sidratul Muntaha, ya, tentang Arash. Ini adalah suatu yang real. Ini bukan main-main. Ini bukan dongengan. Ini memang betul-betul punya. Bukan cobaan. Bukan cobaan, kata Piramli. Piramli kata cobaan. Dan ini bukan cobaan, ini betul-betul punya. Iaitu syurga betul, neraka betul, semua betul. Sebab itu tuan-tuan baca dalam doa dalam Qiyamul Lail, ya, wa anna al-mautu haq, wa anna sa'atu haq, wa anna sa'atu haq, wa anna al-akhiratu haq, ila akhirih. Kan ada dalam doa yang kita baca masa kita Qiyamul Lail, ya, kita baca itu, ya. Dan yang ketiga, Isra' dan Mi'raj merupakan suatu mukjizat, ya, yang paling besar daripada mukjizat baginda Rasulullah SAW. Nabi ini ada banyak mukjizat, ya. Mukjizat Nabi sangat banyak, dihuraikan dalam kitab, ya. Bagaimana nasi yang sedikit Nabi takkan tangan dari situ dan ajak orang makan, cukup untuk orang makan. Daripada sedikit tadi ramai boleh makan. Mukjizat Rasulullah SAW, ya. Kemudian pertolongan Tuhan, ta'yidul ilahi, sokongan Tuhan kepada perjuangan Islam, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu jelas bahawa baginda tidak dibiarkan keseorangan. Baginda telah disokong oleh Allah Azza wa Jal, ya.
ya, dan sebab itu baginda berjaya. Ya, sampai sekarang ni orang kata di Perancis hari-hari orang masuk Islam. Ya, di Jerman pun banyak orang masuk Islam. Dan di Eropah fenomena orang masuk Islam ni sangat terang dan nyata. Ramai sehingga orang-orang yang besar, Evan Rotley seorang wartawan itu pun pergi ke Afghanistan, balik masuk Islam. Ramai kita tunggu lagi ramai akan masuk Islam. Dan disebutkan dalam hadis bahawa bandar yang kedua akan dibuka setelah Konstantinopel, iaitu Istanbul, adalah bandar Rum akan dibuka oleh Islam tak lama lagi. Bila? Wallahu alam. Jadi kita kena pergi kepada yang positif, bahawa Islam akan menang. Ini lebih baik daripada kita banyak sangat baca hadis-hadis tentang kiamat, menyebabkan orang fikir tak ada harapan lagi dah, nak tunggu mati je. Jadi dia tak nak berjuang dah, sebab dia tak nak kiamat dah. Jadi tuan-tuan dan sekalian, di sini kita kena ada kebijaksanaan dalam mentarbiah orang-orang kita, ya. Dan yang kelimanya, pengajaran yang kelima adalah kepentingan salat, ya, salat yang disebut 50 waktu kemudian telah bertukar menjadi 5 waktu saja, di mana baginda mengambil manfaat pengajaran daripada orang tua, iaitu orang yang lama. Dia jumpa Nabi Musa. Nabi Musa dia kata, saya Nabi lama